Ingatkan orang asli ni ada dekat Semenanjung Malaysia je tau. Rupa-rupanya dekat Sabah, Sarawak pun ada juga sebenarnya. Tapi kita tak panggil lah diorang ni sebagai orang asli. Kita panggil diorang sebagai pribumi Sabah dan Sarawak. Tapi tak apa, bukan tu yang kita nak fokuskan. Tapi kita nak fokuskan tentang pantang larang diorang tau. Sebelum tu, kita cerita sikit pasal siapakah orang asli ni. Orang asli ni ada juga yang panggil mereka sebagai orang asal. Mereka ni memang masyarakat pribumi yang dah duduk dekat tanah air kita ni dah lama dari dulu lagi dah. Bahkan sebelum era penjajahan lagi. Mereka ni sebenarnya ada berkaitan langsung tau dengan masyarakat yang hidup pada zaman Paleolitik dan juga Mesolitik. Jadi tak pelik lah kan penyataan yang diorang ni dah ada lama dah kat sini. Orang asli ni ada dalam 3 kelompok utama, iaitu Negrito, Senoi dengan Melayu Proto. Lepas tu, bawah setiap kelompok utama ni pula ada lagi 18 suku kaum korang. Bunyi macam banyak kan? Tapi realitinya tak pun sebenarnya. Sebab orang asli ni golongan minoriti je dekat Malaysia ni. Kalau ikut data setakat tahun 2023 lah kan, jumlah populasi orang asli di Malaysia ni dalam 150,000 orang je. Lepas tu, populasi seluruh penduduk Malaysia agak-agak berapa korang? 32.4 juta cuy. Dah tu berapa peratus je diorang ni? 0.5% je korang. Jadi memang tak banyak lah kan. Disebabkan orang asli ni ada banyak kelompok walaupun tergolong dalam golongan minoriti je, ketiga-tiga kelompok ni dia ada perbezaan tau antara satu sama lain dari segi budaya dengan kehidupan diorang. Kita nak teruskan pula dengan pantang larang orang asli ni. Orang asli ni lah kan sama je macam masyarakat atau kaum yang lain. Diorang ada juga adat istiadat, pantang larang, mitos dan kepercayaan mereka tersendiri. Macam kita jugalah. Ada pantang larang orang tua-tua dulu. Lepas tu tambah-tambah pula kan orang asli ni memang berpegang teguh dengan diorang punya tradisi nenek moyang. Jadi lagilah bertambah-tambah penting pantang larang ni bagi diorang. Sebenarnya pantang larang diorang ni sangat berkait rapat dengan kepercayaan diorang tak. Jadi apa kepercayaan diorang? Kepercayaan diorang ni diorang berpegang teguh dengan kepercayaan animisme. Maksudnya orang asli ni diorang percaya yang semangat atau ruh ni wujud pada setiap benda yang ada dekat sekeliling diorang. Termasuklah batu, pokok, angin atau yang lain-lain. Sebab tu kita duk nampak orang asli ni amat menjaga hubungan mereka dengan alam sekitar. Utamanya diorang nak pastikan keharmonian diorang dengan alam sekitar tu lah. Jadi bila diorang nak kena sangat menjaga hubungan ni, wujudlah banyak pantang larangnya daripada tradisi nenek moyang diorang. Disebabkan itu, jom kita dengar apa pantang larang bagi suku kaum Semai, Temia, Temuan dan Jakun. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Luqman Adam dan saya akan menceritakan tentang kaum suku Semai ataupun bangsa Semai dalam masyarakat orang asli. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa masyarakat orang asli mempunyai pelbagai etnik dan di antara salah satunya ialah kaum suku Semai. Jadi saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang kaum suku Semai, di manakah terletaknya dan pantang larangannya. Okay, kaum suku Semai ini tinggal bertaburan di kawasan banjaran Kittiwangsa meliputi Perak Tengah, Perak Selatan dan Pahang Barat. Bancian pada tahun 1993 menunjukkan jumlah mereka telah meningkat lebih daripada 42,000 orang dan merupakan suku kaum orang asli yang terbesar jumlahnya. Mereka hidup bermasyarakat dan sebuah kampung biasanya terdapat di antara 60 hingga 300 penduduk yang diketuai oleh seorang penghulu atau batin yang dilantik oleh golongan berpengaruh seperti ketua adat, pawang dan bomoh. Dan terdapat beberapa pantang larang dalam kaum suku Semai ini dan di antara salah satunya ialah larangan semasa membina rumah baru. Kedudukan rumah dilarang menghala laluan matahari. Jika tidak mengikut peraturan tersebut, penghuni rumah berkenaan akan selalu demam dan sakit. Dan mereka juga dilarang membuat kerja-kerja memasang rumah di waktu senja dan pada hari-hari yang dianggap tidak baik, iaitu pada bulan 5, 6 dan 7 yang dipercayai penghuni rumah berkenaan tidak akan tenteram dan aman, dan tetamu yang datang secara bertandang ke rumah tersebut dari kampung ataupun dari tempat lain dikehendaki bermalam di rumah tersebut. Jika tidak, ianya akan didenda. Dan pantang larang yang kedua dalam kaum suku Semai ini ialah pantang semasa membuat ladang baru. Kerja-kerja harus dimulakan pada hari kelima kerana hari lain dipercayai tidak baik dan dilarang sama sekali.
Perkara di atas dikenakan pantang kerana untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik, contohnya seperti ditipu pokok ataupun luka, dan mereka dilarang mengubah ataupun mencabut kayu atau tanda-tanda yang dijadikan sempadan antara satu ladang dengan ladang yang lain. Jika ini dilakukan boleh mendatangkan penyakit dan ladang tersebut tidak mendatangkan hasil yang banyak. Jadi inilah sedikit sebanyak tentang kaum suku Semai. Jadi mari kita mendengar pula tentang kaum suku Temiar. Seterusnya, suku kaum Temiar. Apa itu kaum Temiar? Kaum Temiar ini merujuk kepada salah satu suku kaum asli di Malaysia yang tinggal di kawasan hutan hujan tropika di Perak, Pahang dan Kelantan. Mereka mempunyai keunikan budaya, tradisi dan kehidupan mereka sendiri. Bukan itu sahaja, mereka juga mengamalkan pelbagai pantang larang. Salah satu pantang larang yang akan dikongsikan ialah pantang larang ketika kelahiran suku kaum Temiar. Nak tahu? Jom saya kongsikan. Semasa isteri sedang mengandung, kedua pasangan terpaksa mematuhi beberapa pantang larang seperti suami tidak boleh memegang alat menangkap ikan kerana bimbang bayi yang dilahirkan itu terlekat uri. Selain itu, tidak boleh memancing ikan kerana dipercayai tali pusat bayi akan putus semasa bersalin. Bukan itu sahaja, memotong buluh atau tebu mesti mengikut ruas untuk mengelakkan bayi dalam kandungan dalam keadaan songsang. Kijang, ayam hutan dan ikan yang mempunyai sengat tidak boleh dimakan, ditakuti bayi terkena kenan dan menghidap sakit sawan. Buruan yang telah ditembak juga tidak boleh dimakan kerana dipercayai kandungan tersebut akan gugur. Beralih kepada pantang selepas bersalin, ibu dan bidan akan berpantang selama seminggu. Mereka tidak boleh makan semua jenis binatang dan garam. Begitu juga kepada suami jika dia menyentuh bayi tersebut ketika dilahirkan. Pantang larang ketika kelahiran bagi suku kaum Temiar bukan sahaja sekadar ikutan, tetapi sebagai sebahagian dari tradisi dan kepercayaan mereka yang kuat terhadap alam semesta dan keharmonian dengan alam sekitar. Pantang larang ini juga dijalankan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan ibu dan bayi yang baru lahir serta memastikan keselamatan dan keberhasilan proses kelahiran. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Nabil amat berusaha hati untuk berkongsi kepada anda tentang satu aspek yang menarik dan penting dalam masyarakat orang asli Temuan, iaitu pantang larang mereka. So mari kita bersama-sama melangkah dengan lebih dekat ke dalam kehidupan masyarakat yang unik ini. So sebelum kita meneroka dengan lebih jauh, mari kita kenali masyarakat orang asli Temuan secara simple. So mereka adalah komuniti yang mempunyai warisan dan yang kaya dan unik di Malaysia. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kearifan tradisional yang perlu kita pelajari dan hargai. So apa itu pantang larang mereka? So pantang larang merupakan peraturan dan larangan yang dipegang teguh oleh masyarakat orang asli Temuan. Ia bukan sahaja menjadi panduan dalam kehidupan mereka, tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan alam sekitar dan hubungan sosial dalam masyarakat mereka. So antara contoh-contoh pantang larang masyarakat orang asli Temuan ialah larangan memburu pada waktu tertentu. So masyarakat orang asli Temuan ini mempunyai waktu-waktu yang tertentu di mana aktiviti memburu adalah dilarang sama sekali. So ini adalah untuk bertujuan untuk menjaga keseimbangan populasi haiwan liar dan menjaga ekosistem hutan. So yang kedua adalah larangan memasuki tempat suci. Terdapat kawasan-kawasan yang dianggap suci oleh masyarakat orang asli Temuan ini. So mereka mengamalkan larangan memasuki kawasan tersebut tanpa kebenaran sebagai tanda hormat kepada roh alam. Dan pantang larang yang terakhir adalah larangan membuang sampah sebarangan. So ini adalah nilai yang sangat tinggi yang dihargai oleh masyarakat orang sekitar Temuan.
So mereka mempercayai bahawa membuang sampah sebarangan dapat merosakkan keseimbangan alam dan merugikan kehidupan mereka sendiri. So secara keseluruhannya adalah pantang larang bukan sekadar himpunan peraturan, tapi ia juga mencerminkan filosofi kehidupan dan pemahaman mendalam terhadap alam sekitar. So kedudukan ini kita perlu hargai dan pelajari untuk memupuk rasa hormat terhadap budaya yang berbeza. So sebagai penutup untuk masyarakat orang asli Temuan, so mari kita terus memahami dan menghormati pantang larang masyarakat orang asli Temuan. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat membantu melestarikan kekayaan budaya mereka dan pada yang sama melibatkan diri dalam usaha memelihara alam sekitar. Ini mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak tahu tentang orang asli Jakun ni kan. Sebenarnya ke korang, orang asli Jakun ni ataupun lebih dikenali sebagai orang Ulu berasal daripada Yunan Selatan Cina. Mereka ni kebanyakannya mengamalkan kepercayaan animisme. Okey korang, mari saya kongsi tentang pantang larang yang berlaku terhadap orang asli Jakun ni. Setiap tahun korang, mereka ni mengadakan perayaan pada Tahun Baru Cina yang diketuai ataupun ditetapkan oleh Tok Pawang ataupun bomoh kampung tau korang. Kenapa waktu Tahun Baru Cina? Waktu Tahun Baru Cina ni lah pakat-pakat cuti korang. Jadi mereka gunakan masa ni untuk mereka menyambut perayaan tersebut. Tujuan perayaan ini diadakan adalah untuk mereka ni percaya bahawa yang perayaan ni dapat mengelakkan daripada mereka terkena bencana. Terkena bencana kepada kampung mereka ataupun kepada orang-orang yang berada dalam kampung mereka. Mereka ni kuat sangat percaya tentang pantang larang ni sejak dulu lagi. Selain tu kan korang, dorang ni tidak membenarkan orang luar untuk mengunjungi kampung mereka sewaktu perayaan tersebut kerana mereka percaya bahawa orang luar itu diikuti oleh hantu-hantu jahat yang menyebabkan bencana terhadap kampung mereka tau korang. Selama 3 hari berturut-turut mereka ni dilarang untuk mencampur tanah dan membaja, mandi secara riuh rendah dan membenarkan orang daripada kampung lain untuk masuk ke dalam kampung mereka yang telah mereka bela, ataupun dalam kata erti lain mereka pagar lah macam tu. Mereka ni pasti bahawa siapa-siapa yang melanggar pantang larang tersebut akan confirm terkena bencana tau korang. Okey korang, sekarang kan korang dah tahu serba sedikit tentang pantang-pantang larang yang berlaku terhadap suku-suku kaum orang asli ni kan. Jadi, terima kasih daripada kami. Ada masa kita bersua lagi. Sebelum tu ke korang, apa pendapat korang tentang orang-orang asli ni? Cuba korang komen. Assalamualaikum dan bye.